Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang berikan kita kelapangan, kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ilmu, majlis yang kita mengharapkan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan iman kita, Allah berikan kita kekuatan beramal dan istiqamah dengan agama ini, dan yang paling penting kita mengharapkan agar Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mahsyar kelak dan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh kerana itu, bersungguh-sungguhlah kita dalam siri menuntut ilmu. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kerana ianya bukan sebarangan. Ini adalah warisan yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita untuk kita beriman dan beramal, untuk kita membeli syurga Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Kerana Allah suka kepada yang baik, maka kita pilih yang terbaik. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam surah Al-Mutaffifin, yang kita telah bahaskan pelajaran yang lepas, di mana Ibnu Katsir telah menyusunkan beberapa perkara yang berkaitan dengan surah ini, yang bermula dengan kecurangan yang dimaksudkan Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan perniagaan. Okey, peniaga-peniaga yang curang, peniaga-peniaga yang melakukan pengkhianatan dalam siri perniagaan, atau apa juga sistem-sistem perniagaan ya, yang mana terdapat penipuan, terdapat kepincangan untuk mengena orang lain, ya, maka ianya merupakan satu perkara yang diharamkan dalam syarak, ya. Tak kiralah dalam bentuk zaman dahulu ataupun zaman sekarang, dalam bentuk moden ataupun dalam bentuk apa juga, maka kita kena faham elok-elok bahawa ianya mesti mengikut panduan dan lunas yang disyariatkan oleh Islam. Oleh kerana itu, sistem-sistem perniagaan yang disebarkan dengan berbagai-bagai dalam bentuk sama ada insurans ataupun takaful ataupun apa juga yang mana diketengahkan kepada kita, perlu kita tapiskan, ya, perlu kita telitikan, kerana takut ada perkara-perkara yang terlarang, gharar, penipuan dan berbagai-bagai yang terdapat dalam perniagaan ini, yang mana jika ianya mendatangkan keuntungan sebelah pihak semata-mata, maka di situ ada masalah, ya. Oleh kerana itu, kalau kita buat tak kiralah pertandingan ke apa ke, ya, yang mana akan merugikan salah satu pihak, maka di sana ada masalah dalam siri pertandingan, ada bentuk perjudian, ya. Kerana dalam Islam dia amat penting dalam bab-bab yang begini kedua-dua pihak mendapat kebaikan. Okey. Jadi di samping itu juga kita telah terangkan beberapa fatwa, di antaranya Syekh Saleh Utsaimin yang membicarakan tentang orang-orang yang bekerja tak kiralah dengan syarikat ataupun dengan mana-mana company masuk kerajaan, tidak boleh melakukan pengkhianatan dalam siri pekerjaan mereka. Tidak boleh mengambil barang-barang tanpa izin dari syarikat mereka, ataupun dari sudut curi masa ataupun apa-apa juga, maka ianya amat berat. Oleh kerana itu, walaupun kita, ya, peruntukan diberikan waktu rehat itu di waktu solat, maka jangan jadikan alasan solat kita untuk, ya, kita mengambil masa kerja tu, ya, sedangkan ianya berlaku di waktu rehat, maka utamakan solat, dan lepas tu barulah yang lain-lain tu datang, ataupun settlekan secepat mungkin sebelum masuknya waktu solat dan teruskan solat. Kenapa? Ianya merupakan satu fitnah jika kita menjadikan alasan solat itu untuk mencuri masa kerja kita. Na'udzubillah min zalik. Baik, sekarang kita akan bicarakan, dalam pelajaran yang lepas kita dah membicarakan tentang Allah berfirman pada ayat yang ke-5 dan ke-6, ya,
keempat, kelima dan keenam, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yakni ayat itu menceritakan, tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kita beriman dengan kewujudan hari akhirat tanpa syak dan tanpa ragu. Ya, bagaimana tanpa syak, tanpa ragu? Tanyalah iman kita bagaimana bila kita bicarakan hari akhirat. Kalau ada perasaan takut, maka alhamdulillah itu tandanya iman kita berfungsi. Ya, menghidupkan balik iman kita ini ialah kena berlatih. Bila sampai ayat-ayat yang menceritakan azab-azab, maka ada perasaan takut dalam jiwa kita. Apa-apa juga ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, mesti ada perasaan walaupun sedikit. Baru tanda iman kita itu berfungsi. Ataupun menyebut kalimah Allah itu, ya, kita akan rasakan satu keagungan. Ya, perasaan takut, perasaan agung, perasaan cinta, mana-mana perasaan yang terbaik ini muncul daripada hati-hati, dari hati kita, maka insya-Allah, ya, insya-Allah itu tandanya iman kita berfungsi. Ya, iman kita hidup. Ya, macam orang lumpuh. Ya, orang lumpuh ni dia mati. Ya, sebahagian badan dia mati. Jadi bagaimana nak memfungsikan dia, nak menghidupkan? Tu pasal tengok jari dia bergerak tak? Bergerak tak? Bergerak. Mula kita pun excited. Ya, kita akan tengok apa yang bergerak. Jadi begitu juga dengan masalah iman ini, ialah bergantung kepada bagaimana hati kita. Ya, hati kita bergerak ataupun terasa tak? Ini Allah buktikan di dalam surah Al-Anfal. Clear ayat ini, ya, di dalam surah Al-Anfal Allah telah menceritakan dan mengajar kita tentang bagaimana kita berhadapan dengan kalimah-kalimah yang agung ini. Okey, jom kita tengok kejap. Dalam surah Al-Anfal, buka surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Rasanya kita dah ulang banyak kali, namun kita, ialah ulang tu penting sebagai tazkirah, peringatan kepada kita juga. Baik. Dalam surah Al-Anfal juzuk yang ke-7, juzuk ke-8, kita lihat ayat yang ke-2. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okey, dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa Allah menceritakan kepada kita di antara sifat-sifat orang yang beriman. Ya, sifat-sifat orang yang beriman ini apabila mereka disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Ada perasaan. Kalau tak ada perasaan, artinya bermasalah. Hati kita bermasalah. Kalau sebut nama Allah banyak kali pun, kita tak ada gementar, tak ada perasaan takut, tak ada perasaan cinta, perasaan rindu, perasaan yang berkaitan dengan kepada Allah, maka ada masalah dalam hati kita. Oleh kerana itu, latihan tu kena ada. Ya, paksakan diri kita untuk bila dengar kalimah Allah, ada perasaan sedikit. Kena paksa. Ya, kena paksa. Bagaimana pada zaman dahulu, zaman sekarang dah tak ada dah. Susah. Pada zaman dahulu bila sebut raja lain, ya,
Bila kita sebut raja, kehormatan, keagungan seorang raja tu memang ada dalam jiwa kita. Bila sebut wakil raja datang, perasaan tu lain. Ya, bila dibukakan untuk membacakan taklimat apa yang nak sebutkan, ya, watikah dari raja tu, ya, dia lain kerana pada zaman itu kedudukan mereka itu tinggi. Oleh kerana itu, bila kita membicarakan Allah, begitu juga bahkan lebih daripada itu. Kerana apa? Kerana kita beriman dengan Allah yang mempunyai sifat yang maha agung. Ya, yang sifatnya maha agung, yang tidak ada tolak banding. Apatah lagi Al-Quran ini adalah watikah ataupun kalam Allah yang mana mempunyai banyak sangat kelebihan dia. Ya, beriman dia mendapat ganjaran yang besar, apalagi membacanya, tadaburnya, beramal, semuanya ada kaitan dengan ganjaran di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan apa lagi dalam ayat ini? Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maka oleh kerana itu, bila dibacakan ayat kepada mereka, maka bertambah iman kita. Ya, iman kita akan bertambah. Oleh kerana itu, dalam qaul yang diterangkan seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Oleh kerana itu, iman dipelajari. Bukan seperti setengah pihak, setengah golongan mengatakan, jom keluar, kita cari iman. Ya, khuruj, keluar 3 hari, 40 hari. Itu bukan kaedah dia. Bahkan ianya merupakan satu perkara yang mana menjadi fitnah, di mana kita keluar tanpa ilmu. Kita keluar tanpa iman yang sebenar. Sedangkan para sahabat yang mendapat didikan Rasulullah SAW, yang mana mereka mempelajari iman dahulu. Ta'allamna imana. Jadi iman dipelajari. Yakni bila dipelajari, ianya memerlukan mujahadah untuk kita beramal. Memerlukan mujahadah untuk konsisten, ya, istimrar, berterusan dalam menuntut ilmu. Okay? Oleh kerana itu, iman ini akan bertambah dan akan berkurang. Bertambah dengan amalan soleh dan berkurang dengan maksiat. Okay? Jadi kedudukan iman ini kena kita pelajari dengan pelajaran yang betul. Dan berhati-hati. Kita dah katakan banyak kali, di akhir zaman fitnah ini akan berlaku dan sedang berlaku, bahawa iman kita tergugat. Iman yang dibawa cara Rasulullah SAW sekarang ini dah hilang. Ya, sedikit sangat orang yang membawa risalah ini ataupun iman ini mengikut cara Rasulullah SAW. Sedangkan Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman bukan benda yang diwarisi. Iman bukan benda yang boleh ikut-ikut. Tetapi iman dicari, dituntut dengan cara yang betul dan mencari guru yang betul, barulah kita akan dapat iman yang betul. Kemudian barulah kita akan tambah, ya, mengikut keadaan ataupun mengikut ilmu yang kita dapat. Maka bila dah dapat iman, terutamanya iman yang kita anuti ataupun akidah yang dibawa secara ahli sunnah wal jamaah mengikut cara Rasulullah SAW yang betul, maka berdiri, pegang itu, bak kata orang, pegang dengan kuat, walaupun, ya, kita pegang bara api tu, oi, kuat tu, ya. Tetapi ianya yang diceritakan Rasulullah akan berlaku di akhir zaman. Orang yang memegang sunnah, bukan sunnah masalah fiqh saja, tetapi akidah yang merupakan asas pada agama kita, akidah yang akan menentukan syurga neraka kita, akidah, maka pegang dengan kukuh, tak boleh goyang-goyang. Akidah adalah satu perkara yang kena pegang kukuh-kukuh, tak boleh goyang-goyang. Fiqh lain. Akidah sampai tahap yang kita saksikan dalam sirah para sahabat, yang mana mereka dibunuh kerana bukan masalah fiqh. Sumayyah dibunuh, ya, masalah fiqh ke? Tak. Masalah akidah, beriman kepada Allah. Kita menyaksikan sahabat-sahabat yang dibunuh di Mekah, semuanya masalah akidah. Dan kita menyaksikan
Kenapa Abu Jahal dan tentera-tenteranya memerangi Rasulullah? Semuanya masalah akidah. Kerana akidah. Oleh kerana itu akidah kena berdiri seperti gunung. Dia tak boleh lentok macam lalang. Tak boleh. Dia kena berdiri seperti gunung dan bersedia, bersedia mati kerana akidah. Itu dia. Ya. Kepada Ta'ifatul Mansurah, golongan-golongan yang mendapat pertolongan Allah, ataupun golongan Firqatun Najiyah, golongan yang ingin mendapat golongan yang berjaya ini, yang akan muncul di akhir zaman. Maka kena berdiri dengan cara yang begitu. Kalau tidak, kita akan tersisir ataupun tercicir daripada golongan yang terbaik ini. Bermula daripada akidah. Oleh kerana itu, belajarlah akidah, belajarlah masalah tauhid mengikut cara Rasulullah. Pergi jumpa tok guru tu. Kalau kita tengok tok guru tu, kita nak belajar, saya nak belajar tauhid ataupun ya akidah cara Rasulullah, sebut terus direct. Kita tengok apa yang dibentangkan. Kalau dia bentang yang mana kita dapati setengah masyarakat dengan ilmu falsafahnya, itu bukan cara Rasulullah. Atau dibentangkan dengan kaedah-kaedah yang senang sebut dengan cara sifat 20 ataupun sifat 13, ya, maka itu bukan cara Rasulullah. Kita nak cara Rasulullah kerana Allah yang arahkan. Subhanallah tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran bukan sebarangan. Bila dia arahkan, kita simpang lari, berbahaya. Nanti kita saksikan ayat yang kita akan baca selepas ini. Jadi insya-Allah, maka golongan ini akan berterusan. Oleh kerana itu, bila golongan ini berdiri dengan tegasnya, Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan berdiri, ya, di atas kebenaran ini. Akan berdiri berterusan. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan, ya, tidak memudaratkan pada mereka orang yang cuba mengganggu, cuba menghalang, cuba berbagai-bagai cuba sekatan yang dilakukan. Hatta sampai bila? Ya'tial amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun syahid. Bukan kalah, syahid. Ya, menang ataupun syahid. Karena orang yang bawa ini dia tidak ada arti kalah. Dia akan berterusan. Oleh kerana itu kita menyaksikan walaupun Imam Ahmad di penjara 3 tahun, dipukul di rotan, dia tidak kalah. Dia akhirnya kebenaran itu muncul dan dia menang. Subhanallah. Pertembungan di antara Mu'tazilah dengan Imam Ahmad begitu dahsyat. Pertembungan antara Ali dengan Khawarij begitu dahsyat. Semuanya menang. Dan kita menyaksikan imam-imam salaf, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang menjadi contoh kepada kita, semua berhadapan dengan mehnah-mehnah, ya, ujian-ujian. Takkan kita duduk santai, kita kata aku perjuang Islam. Ya. Imam Syafi'i pernah diikat tengkuknya, diikat kaki tangannya, berjalan berapa ribu kilometer, ya, daripada Yaman sampai ke Baghdad dalam isu tasyayyu'. Kita menyaksikan Imam Abu Hanifah didudukkan dalam penjara. Imam Malik pernah duduk dalam penjara. Imam Nasa'i pernah duduk dalam penjara. Semua imam-imam kena. Ya, mereka membawa risalah besar, risalah tauhid, risalah yang benar. Tiba-tiba kita duduk dalam bilik aircon kan, goyang kaki. Aku pejuang Islam. Belum. Kita belum diuji. Kita belum diuji, tapi minta Allah jangan uji kita berat-berat. Ya, kita nak istiqamah, ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Baik. Jadi dalam ayat tadi, dalam surah Al-Anfal, kita dah jelas bagaimana Allah mengisyaratkan sifat-sifat orang yang beriman. Oleh kerana itu, kita kena latih dalam bab-bab ini, ya, bila sampai ayat neraka lain, bacaan kita pun kena isti'adzah di antara sunnah yang Rasulullah ajar, ya, bila sampai ayat-ayat azab minta perlindungan. Hatta dalam solat-solat, terutamanya solat sunat, kita membaca Al-Quran tu, kita sampai bab neraka, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya, bila sampai syurga, minta Allahumma inni as'alukal jannah. Ya, jadi oleh kerana itu kebiasaan itu kena ada. Perasaan kita mengharapkan syurga dan minta jauhkan neraka tu mesti ada perasaan takut tu. Oleh kerana tu bila Rasulullah di antara kalimah yang dibicarakan oleh Rasulullah dalam siri zikir-zikir dan doa-doanya, apa dia? Al-jannatul haqq, an-naru haqq. Yang syurga itu benar. Yang ini benar bukan di mulut tetapi di hati kita. Lain.
Tuan-tuan dan perempuan, bila hati kita hidup membenarkan, lain perasaan dia. Bila kita bicarakan neraka, benar tu datang dari hati kita, rasa takut tu ada. Ya, oleh kerana tu berlatih dalam bab ini. Benda-benda yang begini kena berlatih, kena usahakan sampai bila ujian yang datang itu mudah-mudahan kita berdiri dengan tegas. Baik. Jadi kita sambung balik ayat dalam surah Al-Mutaffifin, dan kita dalam pelajaran yang lepas telah membicarakan bahawa kita akan dibangunkan di akhirat kelak di depan Allah dalam keadaan yang pertama selepas dibangkitkan di mahsyar. Jadi kita cuba ambilkan sedikit perkara ini kerana ianya merupakan beriman dengan hari akhirat. Dalam siri beriman dengan hari akhirat, bermulanya di alam nazak itu, masih lagi alam dunia, kita akan diuji. Tuan-tuan dan perempuan yang ada masih hidup kita ni, alhamdulillah, kita masih lagi di kategori peluang untuk kita bertaubat. Istighfar, walaupun duduk macam mana, istighfar saya katakan. Ingat je astaghfirullah. Kerana apa? Istighfar akan memadamkan semua kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Apatah lagi bila kita mengkhususkan istighfar itu disebabkan dosa-dosa khusus kita, insya-Allah Allah akan ampunkan. Percayalah, Allah akan ampunkan. Walaupun banyak dosa kita sebanyak langit, ya, sebanyak bumi dan langit, yakni memenuhi bumi dan langit. Allah kata apa? Dalam hadisnya Allah mengatakan, jika kamu datang ya anak Adam, wahai ya ibna Adam, wahai anak Adam, jika kamu datang dengan membawa dosa kamu sebanyak langit sehingga ke kaki langit, ya, kamu memohon keampunan kepadaku, aku akan ampun kamu. Tu dia Tuhan kita. Tu dia sifat Allah yang bersedia untuk mengampunkan kita bila-bila masa. Yang Allah katakan, wahai orang yang, di dalam hadis, wahai orang yang melakukan kesalahan di siang hari, bertaubat di malam hari. Wahai orang yang melakukan kesalahan di malam hari, bertaubat di siang hari. Dengan arti kata lain, kita kena ada juga dalam seharian kita, adakan juga siri taubat kita, istighfar kita. Betul lepas solat tu dah ada, tetapi kita kena adakan satu pengkhususan untuk diri kita. Berfikir, ingat, kerana dalam hadis juga membicarakan bahawa beruntunglah orang yang dibangunkan di mahsyar dan dibukakan padanya mushaf, kitabnya, maka didapati penuh dengan istighfar. Beruntung. Okay? Jadi kita masih ada lagi peluang. Nyawa kita masih ada, nafas kita masih ada, dan bukan kita di alam nazak ataupun alam di mana nyawa kita dah sampai kerongkong. Kerana dua tempat ini taubat tidak akan diterima. Pertama, pada waktu nyawa kita dah sampai ke kerongkong, berdalilkan dalam kisah Fir'aun dalam surah Yunus. Ya, Fir'aun dah istiharkan bahawa Allah itu Tuhan dan bukan dia Tuhan. Tetapi waktu nyawanya dah sampai kerongkong, tak laku, dah mengaku, ya, Allah itu Tuhan, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, habis beriman, dikatakan beriman, subhanallah, tapi dah tak boleh. Alhamdulillah kita masih ada lagi nyawa. Dan yang kedua, waktu matahari terbit di sebelah barat, maka di situ tidak ada taubat lagi. Walau kita infak berjuta duit kita, segala harta kita, taubat dengan taubat nasuha, tak ada artinya lagi. Kerana apa? Tanda besar kiamat telah pun muncul. Jangan sampai begitu. Baik, jadi oleh kerana itu dalam bab ini, bila kita menyaksikan alam nazak adalah satu alam yang lain dah. Kita dah bicara, okey, mungkin graf gambar rajah yang saya punya tu tak ada kan? Ya, dalam perjalanan bermulanya di alam roh, berapa lama wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian kita berada di alam rahim ibu, yang kita tahu kebiasaannya 9 bulan. Dia tidak sama dengan alam roh dan tidak sama dengan alam yang kita duduk sekarang ni. Okey? Kemudian keluarlah kita daripada alam perut ibu, ya, mengikut keadaan masing-masing yang Allah tetapkan, dan telah ditetapkan ajal kita, tetapkan rezeki kita, tetapkan buruk baik kita, semua dah ada dah. Maka kita hiduplah pada hari ini, ya, hiduplah dengan pada hari ini, sama ada kita mengikut jalan lurus ataupun jalan yang tak betul. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, kami tunjukkan kepada kamu jalan syukur ataupun jalan kufur. Kamu yang akan memilih. Kita yang akan memilih dua jalan ini sampai hari kematian kita. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang
membersihkan dirinya. Waqad khaba man dassaha, rugilah mereka yang merosakkan dirinya. Jadi kita sekarang ni adalah pilihan kita. Sampai bila alam kita ni, kehidupan kita ni, sampai bila? Mengikut keadaan zaman masing-masing. Jika Nabi Adam zaman itu adalah peruntukan nyawa mereka 1000 tahun. Lebih kurang 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh hidup sampai 950 tahun. Itu zaman mereka. Yang menjadi kurang zaman kita berapa banyak? Sesungguhnya Rasulullah mengatakan kebanyakan umatku antara 60 ke 70. 60 ke 70. Perjalanan kita makin hampir 60 ke 70. Berarti 60-70 hijrah, bukan Masihi. Jadi kalau orang tu pencen 60, umur dia 63. Rasulullah wafat pada usia 63. Tapi ingat, Imam Syafi'i mati umur berapa? 54. Subhanallah. Perjalanan kehidupan yang menggerunkan. Tapi Imam Syafi'i mati dalam keadaan ilmu seperti lautan. Ya, seperti gunung yang tinggi, dahsyat. Kita ni la ilaha illallah. Ilallahi mushtaka. Pada Allah lah kita mengadu. Mohon keampunan. Baik. Jadi, dalam usia yang ditetapkan oleh Allah kepada kita zaman ini, zaman yang dinamakan umat Muhammad ini hanya 60-70. Sedikit sangat yang melepasi, itu pun melepasi sama ada sehat, ya, ataupun nyanyuk. Tapi sehat dia bukan sehat seperti zaman muda. Ya, sihat sementara nak mati. Tetapi yang confirm semuanya akan mati. Selesai? Okey, selesai. Masya Allah. Ya. Jadi ini dia umur kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana itu istighfar jalankan, teruskan. Rasulullah mengatakan la astaghfirannallaha fi kulli yaumin 100 marrah. Aku beristighfar kepada Allah pada tiap-tiap hari 100 kali. Lelaki ataupun Rasulullah yang maksum, tidak ada dosa yang diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Maksum pun beristighfar kepada Allah. Siapa kita yang bermula daripada balik sampai hari ini penuh dengan dosa-dosa yang tak sengaja, kena pula gadget-gadget yang datang ni dengan benda-benda yang banyak menguji kita. Subhanallah. Dosa belaka. Ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amin. Baik. Jadi, oleh kerana itu istighfar. Saya katakan amat penting. Sebelum nazak sampai umur kita, sampai pada hari nazak itu, ataupun nyawa kita sampai di kerongkong. Amat penting istighfar. Buatlah. Walaupun setengah duduk-duduk termenung kejap. Astagfirullah. Apa juga. Ya, teringat je astagfirullah. Penting sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong. Ya, tolong diri kita. Tolong diri kita untuk membersihkan depan Allah. Salah je terus istighfar. Tersilap je terus istighfar. Ingat balik. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita. Baik. Kemudian, umur ini akan berada di satu suasana, kita berada dalam keadaan yang menggerunkan. Itu yang dinamakan alam nazak. Alam nazak yang mana yang kita akan bacakan hadis selepas ini, yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib. Kenapa ayat ini akan masuk sampai ayat yang berikut ini akan menceritakan. Tak apa, kita teruskan. Apabila seseorang itu bila berada di alam nazak, kita alam ni kita tak nampak, ya. Ada nampak sesuatu? Siapa ada nampak sesuatu? Kok ada yang tenggek depan saya ke belakang saya, ada nampak? Kalau ada tu tolong bagi tahu. Dia ada penyakit tu. Ya, kena rasukan tu. Okey. Okey. Kalau alam nazak, kita akan menyaksikan siri-siri perkara yang tak pernah kita menyaksikan di muka bumi ni. Maksudnya Allah bukakan hijab untuk kita menyaksikan apa dia? Amalan-amalan terbaik datang. Ya, itu pasal Firaun macam mana dia boleh mengucap? Ya, disebabkan benda-benda tu datang disaksikan, oh aku bukan Tuhan, itulah Tuhan yang sebenar. Subhanallah, ya. Orang-orang kafir seperti Firaun, mereka sebelum mati, yang di alam nazak, nyawa dah kat kerongkong, ditunjukkan bahawa kebenaran Allah itu sebagai Tuhan. Subhanallah, ya. Waktu itulah mereka, ya, mengharapkan menjadi seorang yang beriman, tapi dah tak boleh. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, disaksikan dengan amalan-amalan yang dikaitkan dengan hadis, syaitan pun akan datang. Kerana apa? Itu adalah waktu terakhir dia nak menyesatkan anak Adam, perjanjian dia dengan Allah.
Kan kita tahu iblis berjanji dengan Allah akan aku sesatkan anak Adam sehingga akhir hayatnya. Subhanallah. Berarti sampai saat akhir dia menyesatkan, bagaimana wallahu a'lam. Kemudian kita menyaksikan di antaranya Allah ceritakan bagaimana seseorang itu di saat nak mati dia minta, ya Allah tangguhkan kematianku. Dia tahu dah kematian sudah sampai, tangguhkan kematianku. Kerana apa? Kerana nak melakukan amalan soleh, kerana nak berinfak di antaranya. Amalan-amalan soleh di antaranya beristighfar kepada Allah. Apa juga amalan soleh dia nak. Dan yang kedua, nak menginfakkan harta. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bahawa ya, di antara amalan yang akan mempertahankan, mempermudahkan kematian kita adalah sudah tentu amalan soleh. Yang kedua, dengan sedekah yang kita lakukan. Ini berdalilkan dalam surah Al-Munafiqun. Cuba tengok sedikit surah Al-Munafiqun juzuk yang ke-28. Baik. Juzuk 28 surah yang ke-63. Muka surat 555 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nampak tak? Dalam ayat ni jelas mengatakan bahawa orang yang nak mati ni minta tangguh. Minta tangguh bahawa tolong tangguhkan. Berapa lama nak tangguh? Umur kamu dah sampai 50, 60, 70. Nak tangguh lagi? Berapa lama? 20 tahun? 30 tahun? Ya. Kita nak tangguh. Tetapi dalam ayat ini disebabkan kita menyaksikan di alam nazak itu, kita menyaksikan ya satu perkara yang tidak dijangka. Kita menyaksikan malaikat maut. Kita menyaksikan waktu itu kita minta, ya Allah tangguhkan kematian kita. Bukan nak lama, nak kejap. Dah bagi dah 20, 30, 40, 50, 60 tahun umur kita dah dibagikan. Nak berapa lama lagi? Tahu tak berapa lama dia nak? 1 minit lebih kurang. Nak tangguh dalam tempoh 1 minit. Apa yang kamu dapat? Ya, dapat istighfar. Ya, istighfar. Ya Allah ampunkan dosa aku. Ya Allah ampunkan segala dosa aku. Dapat tak? Dapat. Ya. Apa lagi? Nak infakkan harta. Waktu tu keluar daripada alam nazak, kejap je, 1 minit. Okey, harta aku di sini, tolong infakkan gini. Itu dia. Itu je dia nak. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, ya, punya banyak masa dah dibagi, tiba-tiba 1 minit ataupun kurang daripada tu dia nak kepada Allah. Habis sebelum tu apa yang kamu buat? Oleh kerana itu kita mempertikaikan diri kita. Kita tidak mempertikaikan orang yang mati, tetapi kita mempertikaikan kita yang bakal mati. Okey? Lalu Allah mengatakan apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tak akan tangguh usia kita dah bagi punya panjang nyawa kita, tiba-tiba nak 1 minit dah tak ada dah, maka disitulah akhirnya kita dicabutkan nyawa. Maka di sini kita bermula membicarakan perjalanan kita di alam barzah dan juga perjalanan kita di mana? Di alam akhirat. Okey. Baik. Sewaktu kita di alam nazak tadi kita dah katakan bahawa malaikat datang, maka di sini bermulanya ayat yang bakal kita baca nanti. Ya, kerana ayat ini berkaitan rapat dengan penafsirannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun Imam Ahmad, di mana Bara Ibnu Azib sebagai perawi hadis ya menceritakan satu hari Rasulullah SAW duduk di perkuburan, di mana hari itu seorang lelaki Ansar mati dan dikebumikan. Maka setelah dikebumikan, Rasulullah memegang satu kayu, ya, satu ranting kayu sambil dia bertenggung, ya, bertenggung, dan dia macam apa ya, kita nak kata cuit-cuit, ya, faham kan cuit-cuit? Okey, cuit-cuit, ya, tanah tu dia congkel-congkel macam tu. Semua para sahabat pun duduk tunduk. Mereka mengikut cara Rasulullah. Cuma tak mencuit-cuit lah tu lah. Ya, duduk tunduk. Seperti kayu yang mati. Maksudnya, kalau burung datang, dia ingat batang kayu. Para sahabat begitu kedudukan ya di depan Rasulullah. Ini di antara, kalau kita menyaksikan ada adab penuntut ilmu di zaman silam begitu. Ya, kita boleh baca bagaimana Imam Bukhari di depan tok guru dia, imam-imam kita duduk senyap. Ya, apatah lagi bila dibacakan hadis seolah-olah Rasulullah yang berbicara, mereka akan senyap sesenyap-senyap. Adab tu telah hilang pada kita. Ya, adab tu telah hilang. Ala kulli hal. Lalu tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu mengatakan, "Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr." Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Ya, minta perlindungan Allah dari azab kubur, minta perlindungan Allah dari azab kubur 2 ataupun 3 kali. Perawi hadis membicarakan begitu. Ya. Okey, jadi ianya merupakan satu tuntutan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita dari azab kubur. Di antaranya minta perlindungan. Yang kedua, dengan baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ya. Yang ketiga, nanti kita akan lihat apakah yang mendatangkan, yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Kena cari juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila seseorang itu akan mati, dia bahagikan. Tetapi oleh kerana hari ini kita akan baca ayat yang kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, kita mulakan pada orang yang berdosa, orang yang asi, orang yang melakukan maksiat, orang yang kafir. Okay. Apabila seorang yang berdosa itu nak mati, maka didatangkan kepadanya malaikat-malaikat yang buruk mukanya, memakai pakaian hitam dengan bau yang busuk, ya, duduk di atas di kiri dan kanannya sejauh mata memandang. Okey, lihat. Kita tak nampak, kita duduk sebelah dia. Kita duduk sebelah dia. Kita tak nampak malaikat tu dah duduk dah sejauh mata memandang, mengikut malaikat yang baik ke ataupun malaikat yang diutuskan untuk menyeksa dia ataupun malaikat yang diutuskan memberi rahmat pada dia. Maka dia duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Orang yang nak mati nampak. Ya, ini dia kejadian dia. Dia tengok, ya. Oleh kerana tu bila suatu benda yang asyik, kita perasan tak kalau kita tengok satu benda yang tak pernah kita tengok, kita nak tengok, betul tak? Orang datang cakap pun kita buat de aja, ya. Buat de, sorry. Ya, buat tak tahu je. Ya, buat tak tahu je, tengok aja. Sampai satu tahap baru orang tegur, apa kamu tengok? Oh, aku tengok tu. Yalah, orang bujang kan. Baik. Kemudian bila dia tengok sesuatu tu asyik, tu pasal ya Rasulullah kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Dia tak, waktu tu dia tengah fokus satu benda, ya,
talkinkan orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Talkinkan orang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Pasal dia tengah asyik maksudnya tengah fokus betul-betul, dia tak sedar apa dah. Bila dia sebut la ilaha illallah, mungkin dia tersedar la ilaha illallah. Dah, cukup, stop. Okey. Kemudian malaikat itu duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang dengan membawa kain kafan yang busuk baunya. Lalu datanglah malaikat maut. Ya. Semua agenda-agenda tu kita tak nampak. Tetapi datang malaikat maut. Lalu datang, dia duduk di bahagian atas dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, keluarlah kamu, ukhruji, keluarlah kamu dari tubuh badan ini dalam keadaan Allah murka kepada kamu. Tu dia, ya. Pasal dia dah menyaksikan bahawa Allah itu Tuhan. Sekarang dia kena keluarkan roh dia dalam keadaan Allah murka dia. Di sinilah datang qaul yang hadis Rasulullah mengatakan, man yuhibbu liqa Allah fa inna Allah yuhibbu liqa'ah. Wa man la yuhibbu liqa Allah fa inna Allah la yuhibbu liqa'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengan dia. Itulah waktu dia. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tak suka bertemu dengan dia. Itulah waktu dia. Kenapa? Waktu tu dah memang tak suka. Kalau orang-orang yang berdosa, kenapa? Lepas ini, segala peristiwa-peristiwa yang pernah didengar di muka bumi akan berlaku, yakni daripada ayat Al-Quran, azab, 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 azab. Okey, ini amat penting. Satu lagi perkara supaya kita faham, di alam nazak itu pun dah ada perbezaan antara kita dengan orang yang hidup biasa. Ingat ya, penting ni. Orang yang hidup biasa dengan orang yang ada alam nazak, belum lagi mati, alam nazak dah ada perbezaan. Tak sama. Cara lihat, cara ni tak sama. Itu belum lagi alam kubur. Kenapa? Kerana setengah orang yang na'udzubillah min zalik, ya, dia samakan, hampir-hampir menyamakan kehidupan alam kubur dengan kehidupan alam kita ni. Mana boleh sama? Jauh langit dengan bumi. Ya, alam roh dah berbeza, alam perut ibu berbeza. Alam sekarang ni yang kita hidup, yang kita alami, alam nazak dah mula berbeza, alam kubur lagi berbeza. Itu yang jadi masalah bila orang pergi ke kubur berdoa minta pertolongan kepada mayat, syirik. Clear. Orang kubur dah tak mampu buat apa-apa. Okey, baik. Jadi kemudian, apabila mayat ini tak mau keluar, habis dah tak mau, nak buat macam mana? Dia tak mau. Nak buat macam mana? Kita boring-boring tak mau, sudahlah kamu. Kan? Itu kita. Tetapi masalahnya para malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut yang mencabut nyawa, dia bukan ikut arahan kita. Dia bukan ikut orang yang nak mati. Dia ikut arahan Allah. Timing kena sharp. Tak boleh lewat, tak boleh cepat. Maka disitulah Allah menceritakan, cuba tengok dalam surah Al-An'am ayat 93. Dia ada 3 tempat, di antaranya surah Al-An'am, lepas tu surah Al-Anfal. Kita ambil surah Al-An'am, cukup kot. Okey. Ayat yang ke-92. 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya atau dengan sayapnya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombong diri terhadap ayat-ayatnya. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana Allah memberitahu, ini Allah yang menjadikan kita, dia tahu apa yang berlaku. Allah mengatakan dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang zalim ini, berdosa ini, orang yang kafir ini dicabut nyawanya. Yang hadis kita baca tadi, ya, maka apabila malaikat maut datang lalu mengatakan wahai roh yang jahat, keluar. Dia tak nak keluar. Kerana lepas ini ada peristiwa yang menakutkan. Oleh kerana itu dia tak nak keluar. Tetapi para malaikat ataupun malaikat maut, dia terpaksa juga kerana timing Allah telah tetapkan. Ajal kita semua telah ditetapkan. Tak lewat walaupun 1 second, tak cepat pun walau 1 second. Maka dia tak nak keluar. Maka di situlah Allah ceritakan malaikat memukul dengan sayapnya. Kita tak nampak, duduk sebelah tak nampak apa-apa. Pukul macam mana? Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal. Buka surah Al-Anfal, surah yang ke-8, muka surat 183. Ayat yang ke-50. Okay, ini semua peristiwa alam nazak. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadzuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu seksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Nampak tak kedudukan orang kafir yang diazabkan oleh Allah dalam keadaan yang menggerunkan? Itu waktu nazak. Ya. Lalu bila dipaksa, bayangkan roh itu dicabut dengan disentak. Okey. Yang kedua, kita tak boleh nak gambarkan melainkan kita dengar dan beriman. Itu saja. Nak gambar macam mana kita sentak, bagaimana cepat ke lambat ke, kita tak mampu nak bicara. Kerana ia dah masuk alam ghaib yang wajib beriman saja. Kerana lepas ni kita akan menyaksikan alam ghaib yang kita kata, begitu tersusun yang Allah susun, tetapi nampak gaya macam step-step tu lambat. Tak. Teknologi Allah tak sama dengan teknologi kita. Apatah lagi para malaikat, teknologi yang Allah cipta, kelajuan cahaya. Yang kita belajar sains, belajar fizik, itu kelajuan cahaya, bagaimana laju dia. Ya? Lebih cepat daripada kilat. Okey, di sini kita akan lihat ayat tu nanti. Maka apabila roh itu dicabut dengan cara paksa, diletakkan pada kain kafan yang dibawa oleh malaikat yang duduk kiri dan kanan tu, lalu dibawa, maka dibawa ke atas langit sana. Semua roh-roh manusia ini akan dipersembahkan ke sisi Allah dahulu. Tetapi boleh sampai ke tidak, itu persoalannya. Melepasi langit ataupun tidak. Maka di sinilah kita lihat ayat dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Maka kita bacakan sedikit dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum
wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Sekali-kali jangan curang, kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka tersimpan di dalam sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ia adalah kitab yang tertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Okey, baik. Maka di sini kita melihat sambungan pada pelajaran yang lepas berkaitan dengan kitab As-Sijjin. Apakah kitab As-Sijjin ini? Apabila kita menyaksikan ayat ini, Allah menerangkan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya, sekali-kali jangan kamu curang, jangan kamu derhaka, kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka tersimpan di dalam sijjin. Okey? Kitab ini akan diberikan, dituliskan setelah orang itu mati. Dengan arti kata lain, bila kita mati, bagaimana kedudukan kita? Beriman ataupun tidak, tak ada siapa pun tahu. Melainkan Allah. Melainkan apa yang dikhabarkan kepada Rasulullah. Ya, itu je. Orang lain tak tahu. Macam kita kata, oh dia tu mati tersenyum. Mesti tak. No. Ya, itu bukan nilaian. Kita ni banyak nilaian kita yang silap. Ya, hanya Allah yang mengetahui hakikat dia. Okey, baik. Jadi, dalam kitab ini dikatakan, sesungguhnya kitab orang-orang yang derhaka tersimpan di dalam sijjin. Siapa orang derhaka ini? Orang yang kafir sudah tentu. Orang yang munafik sudah tentu. Orang yang termasuk dalam kategori maksiat. Maksiat yang bagaimana? Maksiat yang kabair ke apakah? Itu termasuk dalam orang-orang yang derhaka. Bila seseorang itu buat maksiat, berarti dia telah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cerita. Ya, buat maksiat berarti derhaka. Nak padam balik, istighfar. Tetapi kena istiqamah dalam bab itu. Ataupun betul-betul beristighfar. Baik. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, tahukah kamu apakah kitab sijjin itu? Okey? Kita tahu tak kitab sijjin itu? Silat-silat kita baru ni kita tahu. Ya. Bilakah kitab sijjin ini dituliskan? Lalu kita lihat dulu kitab yang tertulis. Ya. Kitab yang tertulis ini dia katakan marqum. Marqum ini bukan tulis seperti biasa ni. Ya, kita tulis tu. Ya, ini di antara salah faham kita terhadap malaikat muqarrabin, muraqabin, malaikat yang raqibun atid yang menulis kebaikan keburukan kita. Salah. Ya, waktu kecil-kecil tu tak apalah salah. Ya, kita ingat macam kita tulis, silap pula nak liquid paper ke? Tak ada. Malaikat yang tulis kita ni, dia bukan menulis seperti kita sangkakan. Itu semua kita menyaksikan dalam surah Al-Jasiyah, bagaimana rakaman yang diambil daripada kita. Rakaman yang diambil daripada kita. Agak menarik dalam bab ini. Rakaman yang diambil tak kira 3 dimensi ke apakah, dia ambil daripada kita. Sehingga rakaman hati kita pun semua akan dikeluarkan yaumatublas sarair. Hari yang dibuka pada hari yang membuka rahsia-rahsia. Tu dia. Dia rakam. Oleh kerana tu agak tertarik. Saya pernah cerita bahawa ada satu klip video yang mana bibik tu dia layan anak tuan rumah tu semacam. Dia buat macam roti canai, budak tu baring angkat tu terbang. La ilaha illallah. Dia tak tahu tuan rumah tu duk rakam ya, melalui CCTV. Bila bawa di mahkamah, ditanya, itu kamu? Tak boleh nak ngecong dah, tak boleh nak tipu dah. Ya. Akhirnya dia terus kata iya. Habis. Oleh kerana tu di alam akhirat nanti kita berhadapan dengan masalah itulah. Ya. Masalah itu dinampakkan kita amalan-amalan kita. Okey, kita lihat balik. Marqum ini bukan tulisan biasa. Kalau tulisan biasa kadang-kadang dia terbakar, hilang. Maklumat itu hilang. Marqum ini yang adalah tulisan yang ditulis di atas batu misalan. Ya, ditulis, diukirkan di atas batu. Ya, bila diukirkan di atas batu, boleh padam.
Ukir. Dia bukan tulis, ukir. Ya, dia ketuk. Melainkan dengan hancurkan batu itu, kalau di dunia, ya, ataupun ya cara yang boleh menghilangkan itu saja. Itu pasal Ashabul Kahfi yang menjadi terkenal. Pasal tulisan dia itu di atas batu. Dihukum bunuh. Nama sekian, ditulis itu. Sampai 300 tahun. Tak padam. Nama itu disebabkan tulisan itu marqum. Ukiran di atas batu. Dan marqum, ukiran yang di atas, wallahu a'lam di sisi Allah, tetapi ukiran itu tidak akan padam-padam. Itu dia. Ayat ni akan kita jumpa selepas ini juga berkaitan dengan kitab ahli syurga. Okey. Kemudian, baik, bila dibawa roh ini, bawa ke atas langit, maka ditanya, keluar bau busuk dia. Malaikat-malaikat yang berterbangan bertanya, bau apa yang busuk ini? Lalu dikatakan bau roh fulan si fulan, nama yang pernah disebut, nama yang buruk di muka bumi. Jadi kalau nama dia yang buruk di muka bumi itu apa yang dipanggil, maka disebut nama itu pada malaikat-malaikat. Lalu dibawakan ke pintu langit. Ya, satu perkara yang kita tak sangka kan? Laju. Itu pasal saya kata bila masuk bicara ini, teknologi serah kepada Allah. Jangan pandai-pandai kita. Ya'rujul malaikatu warruhu ilaih. Sampai ke langit sana. Dalam masa berapa? Kejap. Ya. Okey, baik. Kemudian bila sampai di kaki langit, diminta izinkan kepada malaikat itu, malaikat penjaga langit, pintu langit, nak masuk. Lalu ditanya, siapa? Si fulan, si fulan. Lalu dikatakan, ia adalah roh orang yang jahat. Maka tidak dibenarkan masuk. Begitu kedudukan hadis. Lalu Rasulullah SAW membacakan satu ayat di dalam surah Al-A'raf. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40, ya, dikaitkan dengan roh-roh orang yang jahat ini. Okey. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Surah Al-Anfal ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam syurga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Okey? Ayat ini Rasulullah baca nak bagi tahu kepada kita bahawa orang-orang yang jahat ini, orang kafir terutamanya munafik ini, dia tidak dibenarkan, roh dia tidak dibenarkan melepasi walaupun satu pintu langit. Dan tidak akan masuk syurga walaupun dibagi misal dalam ayat ni seperti unta nak masuk lubang jarum. Takkan masuk. Maksudnya begitu misalan. Okey? Unta nak masuk lubang jarum yang kecil, tak logik, tak mungkin. Ya, begitulah keadaan mereka. Tak mungkin akan masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ya, menakutkan kalau begitu. Okey. Dalam ayat ni bila kita lihat, dan orang-orang mana tadi? Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat Allah, itu satu yang menafikan ayat Allah. Yang kedua, dan orang yang menyombong diri terhadapnya, menyombong diri. Dia walaupun dia seorang Islam, tetapi kalau dia menyombong diri dengan ayat Allah, dia dah teruk, ya, kategori macam iblis. Aba wastakbara. Oleh kerana itu berhati-hati, terutamanya para guru-guru, ustaz-ustaz, berbahaya. Bila ayat Allah itu jelas, ya, mengisyaratkan sifat-sifat Allah, jangan kita menyombong diri untuk menafikan sifat-sifat Allah. Jangan. Berbahaya. Kita akan termasuk dalam golongan-golongan orang yang istikbar. Kita menafikan sifat Allah seperti mana iblis menafikan arahan Allah. Na'udzubillah. Okey.
Jadi apabila Rasulullah membacakan ayat itu, maka sudah confirm roh orang kafir, orang jahat tak boleh melepasi langit. Maka dikatakan kepada, dihantarkan roh ini ke bumi balik, lalu dikatakan tuliskan nama dia di dalam kitab As-Sijjin. Inilah ayat yang kita baca. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi di sinilah dituliskan roh nama-nama orang yang jahat di dalam kitab Sijjin, dalam keadaan tulisannya tidak akan padam. Kalau kita dan bertaubat sebelum mati, dia akan padam. Maksudnya dia tak akan masukkan. Oleh kerana itu kita minta kepada Allah supaya masukkan kita di kalangan orang yang bertaubat, ya, sebelum kita dimatikan, dan kita minta Allah berikan petunjuk kita sebelum kita sampai pada hari yang menakutkan. Maka cukup sampai di sini, wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.